Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah minggu ini bersama saya Zaim Zamani. Sejak akhir-akhir ini kita sering mendengar beberapa negara melarang pemakaian tudung bagi wanita Islam terutama di Eropah. Bahkan pengharaman itu termaktub dalam undang-undang sah kerajaan negara berkenaan. Dan terbaru, selepas tudung jubah pula diharamkan, Perancis mengambil tindakan tegas itu bagi pelajar wanita di sekolah. Mengapa Paris mengambil langkah yang terang-terangan terlalu Islamofobia? Pengumuman mengenai perubahan kod pakaian ini dibuat Menteri Pendidikannya Gabriel Attal dan ia terpakai bermula sesi persekolahan baru esok. Polisi itu menekankan pelajar tidak boleh mempamerkan agama melalui pakaian mereka. Attal berkata niat di sebalik larangan itu adalah untuk tidak mengetahui agama pelajar ketika berada di sekolah. Tindakan terbaru Perancis ini sebenarnya dilihat antara cara penolakan yang obsesif Paris terhadap umat Islam. Ketika ini umat Islam di Perancis semakin meningkat hingga mencecah 5 juta orang. Pada 2004, Perancis mengharamkan pemakaian tudung di sekolah-sekolah. Pada 2010 pula, kerajaan negara itu mengharamkan nikab atau purdah. Tudung sudah, jubah sudah. Apa pula selepas ini yang akan diharamkan Perancis? Protes dilakukan tentang larangan berkenaan. Presiden Perancis Emmanuel Macron tidak mengendahkannya. Bahkan beliau menegaskan tiada kompromi untuk perkara itu. Macron mahu tiada perkara berkaitan agama patut berada di sekolah pendidikan semata-mata. Mais on ne laissera rien passer. À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Parce qu'on sait qu'il y aura les uns par négligence peut-être, mais enfin beaucoup pour essayer de défier le système républicain. Nous devons être intraitables. Jika diikutkan, jubah atau abaya bukanlah pakaian sebenar keagamaan. Ia hanya sekadar jenis fashion. Cuma ia popular di Timur Tengah yang mana pemakainya adalah umat Islam. Sebelum ini Perancis sudah banyak menetapkan pelbagai larangan terhadap pemakaian Muslim dan ia sememangnya membangkitkan kemarahan negara-negara Islam dan badan kemanusiaan antarabangsa. Seperti tahun lalu, anggota Parlimen Perancis menyokong larangan pemakaian tudung dalam pertandingan olahraga. Pelaksanaan perkara yang diusulkan parti sayap kanan itu atas alasan membahayakan keselamatan atlet ketika bertanding. Pelbagai alasan diberi yang kadang-kadang tidak masuk akal pun. Namun di sebaliknya, apa sebenarnya agenda Perancis terhadap umat Islam ini? Alhamdulillah bertemu kembali. Di sebalik konflik nyata peperangan Palestin-Israel, tersembunyi satu lagi ancaman besar yang dirangka Zionis. Ramai umat Islam tidak mengetahuinya, hatta mungkin rakyat Palestin sendiri. Zionis kini merancang untuk membina Haikal Sulaiman ketiga, iaitu kuil suci Yahudi yang sebelum ini 2 kali dimusnahkan di tapak Masjid Al-Aqsa. Tidak hairanlah rejim tanpa jemu dan bersungguh-sungguh mahu menakluk Baitul Maqdis. Namun orang Yahudi ini lupa, tapak dan tanah yang mahu dirampas itu bukan milik mereka. Menurut Eksekutif Persidangan Institut Kajian Tinggi Islam Antarabangsa IAIS Malaysia, Muhammad Nur Iman Ramli, projek Red Heifer yang dipelopori The Temple Institute of Jerusalem itu bertujuan mahu membina semula Haikal Sulaiman ketiga selepas 2000 tahun kehancuran kuil pertama dan kedua. Jika sebelum ini Zionis menggali-gali terowong di Masjid Al-Aqsa bukan bertujuan mencari tapak kuil warisan, tetapi untuk meruntuhkan terus masjid dan bina Haikal Sulaiman ketiga. Projek Red Heifer ini merujuk kepada penggunaan bahan utama dalam proses membina semula Haikal Sulaiman ini, iaitu lembu-lembu merah, red heifers. Jadi lembu-lembu merah ini adalah
haiwan yang jarang sekali ditemui, dan lembu-lembu ini telah yang ditemui ini telah dibawa masuk daripada Texas, Amerika Syarikat ke Jerusalem dan kini sedang dibesarkan sehinggalah usia mereka mencecah 2 tahun pada tahun depan. Sekiranya lembu-lembu itu membesar dengan baik dan tidak ada sebarang warna lain yang tumbuh di bulu mereka selain warna merah, maka lembu-lembu itu layak untuk dikorbankan, dikatakan tahun depan. Dikorbankan, kemudian dibakar dan abunya akan dicampurkan dengan air yang didapati daripada lokasi suci di Jerusalem, dan air itu akan diratakan dan direnjiskan di sekitar Masjidil Aqsa, menandakan bermulanya proses pembinaan Haikal Sulaiman. Jelas beliau, sekiranya perkara itu benar-benar terjadi, ia amat meresahkan umat Islam. Sehubungan itu, perlu ada langkah segera sebelum konflik menjadi lebih buruk. Ramai yang tidak ambil tahu dan tidak peduli pun sama ada Haikal Sulaiman atau the third Temple of Solomon ini dibina. Walaupun banyak pendapat yang berbelah bagi mengenai penubuhan Solomon Temple, the third temple di Israel ini, namun usaha yang dijalankan oleh Temple Institute itu sangat giat dan disokong oleh kerajaan Israel. Kami di IAS berpendapat bahawa isu ini perlu ditangani, perlu dibincang, ya, atau mungkin dirunding di meja rundingan dengan pihak-pihak tertentu, terutamanya kerajaan Israel dan juga Temple Institute dan juga para penyokong mereka. Kerana kita sudah sedia maklum bahawa Palestin dan Israel ini adalah wilayah yang sentiasa bergolak, dan jika ditambah lagi dengan satu lagi isu baharu dan kesannya yang mungkin begitu besar, saya fikir mungkin berlaku ketegangan yang lebih besar berbanding ketegangan sebelum ini. Jadi perlu ada usaha untuk perkara ini dibincang awal dalam dialog dan perbincangan. Menurut kitab Yahudi Taurat, kelahiran Red Heifer atau lembu merah yang dianggap suci menandakan hampirnya kedatangan Mesiah atau Raja Israel. Mereka percaya selagi tidak dibangunkan Haikal Sulaiman, Mesiah tidak akan muncul untuk membawa umatnya ke landasan betul. Patutlah rejim Zionis beria-ria mahu robohkan Masjidil Aqsa ini. Baik, sekian Global Hijrah edisi 3 September. Lagi kupasan isu-isu ummah dunia dalam Global Hijrah minggu hadapan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.